Rajab, antara bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, bulan yang dihadiahkan khusus oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap supaya Allah Ta'ala temukan kita juga dengan bulan Sya'ban. Kemudian seterusnya ialah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang bakal mendatang ini akan memberi sinar kebahagiaan dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah berdoa sebentar tadi melalui imam, kita mengaminkan doa imam dengan kalimah yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rajab, berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kita berharap supaya Tuhan berkatkan kita. Maksud barakah di sini ialah ditambah kebaikan. Alhamdulillah, Tuhan tambah kebaikan kita sepanjang bulan Rajab ini dengan Tuhan jadikan kita sebagai manusia yang tetap istiqamah dengan majlis ilmu, majlis tafaqah fid din, majlis yang boleh memahamkan kita dengan agama Allah yang kita anuti di atas muka bumi Allah, iaitulah agama Islam. Alhamdulillah, kita ucap syukur dengan nikmat itu dan kita berharap supaya Tuhan istiqamahkan kita sehinggalah mati, iaitulah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitulah istiqamah dengan majlis ilmu ini. Kerana disebut di dalam satu kitab yang bernama Matan Zubat karangan Ibn Ruslan Ad-Dimashqi, satu kitab yang ulung, satu kitab yang hebat. Kitab Matan Zubat disusun dalam bentuk syair dan dia disebut matan. Matan ni selalunya iaitulah orang panggil apa? Maknanya satu poin-poin penting yang disusun, kemudian akan ada syarahnya oleh ulama-ulama yang lain. Saya masa mengaji di pondok dulu cukup tertarik mengaji Matan Zubat ni, bukan pasal apa, kerana satu disusun dalam bentuk syair, yang kedua dia kitab ini ada 3 disiplin ilmu dalam tu. Satu ilmu dimulakan dengan ilmu usuluddin sedikit, kemudian setengahnya dimasukkan persoalan ilmu fiqh ataupun ilmu syariat. Yang menariknya, Tok Guru menyentuh tentang semua tajuk di dalam pelajaran fiqh, bermula daripada taharah sampailah kepada persoalan faraid dan sebagainya. Dan Tok Guru Ibn Ruslan ini menghabiskan Matan Zubat dengan sedikit sentuhan tentang ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Itu menarik tuan-tuan. Saya tertarik bila teringat balik satu kalam yang disebut oleh Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Zubat, kalam yang ke-54. Kata Ibn Ruslan, dia kata wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Dia kena baca macam tu pasal dia disusun dalam bentuk syair. Iaitulah kata Ibn Ruslan, wal ilmu asna sairil a'mali, dan menuntut ilmu itu merupakan setinggi-tinggi tempat ibadat daripada seluruh amal-amal ibadat pada Allah.
Kalau kita ambil amal ibadat apapun, iaitulah nombor satu sekali yang paling tinggi kedudukan ialah ibadat menuntut ilmu. Pasal apa? No, ibadat menuntut ilmu tu duduk tempat yang paling utama. Saya duk ulang selalu, kata Ruslan juga dalam permulaan muqaddimah kitab Matan Zubat, dia ulang, dia kata apa? Dia kata waman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Iaitulah sesiapa yang beramal, mana ibadat dan juga amalan, tapi tanpa ilmu. Dia tak mengaji, dia kira orang panggil apa, buat ibadat. Kadang ada satu grup yang dia suka sungguh kepada ibadat. Baguslah, bukan nak kata tak bagus. Ada semayang pun dia pulun hak sunat, dia pulun puasa pun dia pulun hak sunat pun dia pulun. Begitu juga sedekah pun dia pulun, hak yang lain pun semua dia pulun, sunat dan sebagainya. Hak wajib sedekah, zakat tu pun dia pulun. Alhamdulillah, dia menjadi orang yang cukup suka melakukan ibadat pada Allah. Tapi sedihnya kadang ada kelompok yang dia suka beramal, tapi iaitulah satu, dia tidak berminat dengan ilmu. Satu. Yang kedua, yang paling menyedihkan ialah semua ibadat yang dia buat dalam keadaan dia sendiri tidak berilmu dengan ibadat yang dia buat. Nak tak berilmu tu bukan pasal iaitulah dia tak ada peluang, tapi sesungguhnya peluang banyak. Dia sendiri menjadi orang yang cukup jauh dengan persoalan mengaji. Tu yang kadang banyak berlaku, tuan-tuan. Pulun tang semayang jemaah, kadang ada tempat ramai sungguh-sungguh. Ada tempat saya tak mahu sebut lah, banyak tempat pengalaman mengajar pun 20 tahun lebih dah. Kadang semayang jemaah tu tengok-tengok penuh saf, 3 saf. Kalau satu saf 100 lebih, 3 saf duk ada, sebab nama masjid tu jenis panjang. Kalau 3 saf tu 300 lebih. Kira lagu tu lah, tuan-tuan. Tak tahu saat lagi, habis semayang, tolak meja mengaji, tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimahullah. Saya duk baca, paling kurang mungkinlah tolak hak yang mai singgah semayang ke, ataupun maknanya kita kata, iaitulah orang yang ada urusan yang lebih penting ke apakah dan sebagainya, tolak mai, kurang-kurang 200 tolak, tak apalah, 100 orang ramai. 100 orang ramai. Tengok-tengok kira-kira 15 orang, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu realiti yang berlaku. Boleh tengok sendiri, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi bukan semualah kita sebut tu, tapi berlaku tu. Nak habaq kata kadang ibadat yang dipulun tapi tidak didasarkan dengan ilmu. Waman bighairi ilmin ya'malu, itulah apa disebut a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab asas kepada amalan itu ialah mengetahui dengan jelas apa yang kita buat berdasarkan panduan ilmu yang datang melalui petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah saya buka satu kitab lain, tuan-tuan, jumpa kata-kata yang diucapkan oleh Saidina Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama hebat, pimpinan Islam yang hebat, pemerintah yang berjaya memerintah dunia Islam di bawah dinasti Umayyah. Walaupun pemerintahan dia tak lama, Umar bin Aziz ni dia boleh perintah, walaupun terkenal dengan keadilan, kesempurnaan pemerintahan dan sebagainya, hanya bertahan pemerintahan dia setahun 2 bulan.
Kata saya baca satu buku tu, kata seorang cendekiawan daripada Perancis, bukan orang koman-koman, dia juga bukan orang Islam. Dia kata kalau Umar Abdul Aziz ni boleh memerintah bukan setahun 2 bulan, 12 tahun contoh, tentu sejarah dunia akan berubah. Tapi nak buat guna ni ketentuan Allah, dia mati diracun oleh ahli keluarga Bani Umayyah sendiri, yang maknanya bukan semua orang suka orang baik-baik ni, faham sajalah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Umar Abdul Aziz ni dia pernah sebut satu kalimah. Dia kata apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Tertarik saya, baik tu saya ambil kalimah ni saya kongsi dengan tuan-tuan. Dia kata man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Itu kata-kata dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa maksud dia? Maksudnya man amila ala ghairi ilmin, sesiapa yang beramal tapi tanpa ilmu. Dia tak ada ilmu tapi dia beramal. Kana ma yufsidu adalah sesuatu yang boleh merosakkan itu, aksara terlebih banyak, mimma yuslih daripada sesuatu yang membawa kebaikan. Macam hari ni kadang buat amalan, ilmu tak ada, maka iaitulah kerosakan tu lebih besar daripada sesuatu yang boleh membawa kebaikan. Jadi inilah panduan yang sepatutnya jadi pedoman kepada kita. Tapi iaitulah kita ni alhamdulillah, kita dipilih menjadi ahli ilmu. Malam ni sekali lagi kita didudukkan dalam majlis ilmu, diistiqamahkan kita. Itu satu anugerah yang paling besar. Walaupun mungkin kita tak jadilah alim seperti ulama hebat, sekurang-kurangnya amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat panduan mengikut apa panduan yang dijelaskan melalui petunjuk yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan balik pada tadi disebut lagi wa huwa dalilul khairi wal ifdal. Kalimah matan Zubat tadi yang ke-54 sambung dia, wa huwa dalilul khair wal infisal, dan ilmu itu ialah satu petunjuk untuk kebaikan, wal ifdal, dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita harap kita dipilih oleh Allah orang yang tidak terpisah langsung dengan ilmu, sehinggalah iaitulah kita menghembuskan nafas yang terakhir, yang kita pun tahu maknanya bila-bila masa boleh berlaku kepada kita. Boleh jadi saat lagi, boleh jadi saat ni, boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi minggu depan. Wallahu alam. Semuanya terletak di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung balik perbicaraan kita yang kita duk mutalaah begitu lama di surau ini, kitab yang kedua. Setelah kitab pertama dulu Tuhfatur Raghibin kita dah khatam daripada kulit sampai ke kulit. Malam ni kita sambung dalam proses kitab kedua, kitab Tazkirah li Zawil Afkar fima yamurru bil insan minal a'mar, karangan seorang ulama besar daripada bumi Fatani Darussalam, Syekh Abdul Qadir Wangah Budiskam Fatani. Baik, jadi kita sambung tahun mana ni? Sambung pada muka surat 18. Kita masih membicarakan tentang fasa kehidupan manusia yang keempat. Kita dah masuk fasa yang keempat. Setelah kita dah bincangkan lama fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, malam ni kita nak bincang masuk dalam masih lagi fasa muka surat 19 silap. Awal muka surat 19 betul ya.
pasal kuliah terakhir kita hari itu 5 hari bulan 1 tahun 2023, bulan lepas, iaitulah permulaan muka surat 19, fasa yang keempat. Fasa keempat ni kita kena ingat, fasa kehidupan kita bermula daripada mana? Bermula daripada ditiup sangkakala yang yang ketiga, ditiup sangkakala yang ketiga, dibangkitkan untuk menuju ke padang mahsyar. Itu fasa yang keempat. Sampai bila fasa keempat ni? Fasa keempat ni sampai kita diberi suratan amalan kita. Sama ada belah kanan ke, belah kiri ke, belah belakang. Kita bila terima belah kanan, nama dia ashabul yamin, syurga. Lepas tu, iaitulah kalau terima belah tangan kiri, ashabus shimal, maka neraka. Awak ada lagi ke syurga dengan neraka lain daripada syurga neraka? Ada ustaz kata nombor 3 satu lagi. Golongan belakang. Golongan belakang ni pun neraka juga. Cuma dia special sikit. Dia panggil ashabul wara. Dia terima amalan dia dengan tangan kiri tapi menghadap dengan belakang dia. Yang ni hak paling teruk sekali. Yang ni kalau kita rujuk dalam Al-Quran, dia sebut iaitulah golongan munafiqun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini dia akan ditempatkan tempat darkil asfali. Tok guru saya masa di pondok dulu, dia kata iaitulah ditempatkan di pantat neraka. Tok guru sebut di bahasa kampung lah, maknanya nak habaq kata pantat neraka macam disebut pantat kuali. Pantat kuali ni mana dia? Hak yang ambil macam mana? Hak paling bawah sekali . Kalau masak nasi kawah tu, antara yang kita sedap makan kerak nasi . Orang lah dia tak tahu. Kalau orang dulu dia tahu tuan-tuan, kena piduk dia gedahak yang paling sedap sekali kerak nasi, lepas tu tuang gulai cayak. Allah tak tahu nak abang. Yang tu paling sedap sekali, makanan hak paling hebat rumah kenuri yang tu. Tak saduk kira lah tu. Tapi dia ada satu hak kerak, hak hitam legam lah, itu tak makan lah, pahit berdengung. Yang tu pasal apa? Pasal tempat paling panas. Tu kata pantat api neraka. Maknanya pantat pantat kawah, makna dia kena panas yang paling panas. Yang ni tempat orang-orang munafik. Pasal apa? Pasal munafik ni dia antara, kalau ikut kaedahnya disebut iaitulah al-kabairu minal kufar. Kapiak hak paling jahat sekali. Pasal kalau kapiak, kalau kita bermusuh dengan dia pun kita tahu dah dia musuh dengan kita. Munafik ni dia zul wajahain. Dia ada dua wajah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Zaman kita lagi bahaya. Pasal pernah orang tanya Sayyidina Umar, siapa yang paling hang bimbang sekali kalau ada di akhir zaman? Sayyidina Umar kata, aku paling bimbang sekali ialah munafiqun fasihun lisan. Orang munafik yang lidah dia cukup fasih, bercakap ni dengan istilah hebat, iaitulah cukup dengan ayat Quran keluar sikit punya sempurna apa semua, tapi sebenarnya dia bukan suka kepada agama, dia bukan suka pada Islam. Itu semua hanya kosmetik nak tunjuk kata dia orang yang kononnya beragama dengan begitu hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga elok lah. Jadi cuma masalah dia orang munafik ni, dia bukan nak boleh kenal, bukan boleh nak tunjuk hang munafik. Payah tuan-tuan. Pasal nama pun zul wajahain. Dia ada dua muka. Muka zahir, muka bagus. Muka batin, muka kufar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Nabi dia bagi bayang siap-siap, jaga elok. Baik itu Nabi sebut ayatul munafiq salasah. Tanda orang munafik 3. Kalau nak kenal, itu tanda. Untuk kita apa? Kita cuak ataupun berhati-hati. Iza hadasa kaziba. Cakap suka muhung. Cakap muhung tu dia.
No? Tapi masalah kita ni pula, hak muhong tu kita seronok. Kita seronok dengar hak muhong, hak betul bukan seronok. No? Macam cedok parti di kampung, contohlah, no? Ada seorang dalam kampung ni, tak sebutlah kampung mana kita bukan nak cerita, tapi duk perhati tengok dia kenal dengan orang yang suka muhong. No? Kalau bersembang apa pun, orang khumun dia. Orang khumun dia, tuan-tuan. Dan orang pun tahu dia pemohong. Orang tahu dia pemohong. 10 hak cakap, 9 hak betul, hak 1 tu pun belum tentu lagi betul. Nah, tapi orang seronok dengar. Pasal apa? Pasal dia bila mohong ni dia seronok dengar, pasal syok. Pasal nak cerita bagi sensasi kena mohong. Baru syok. Dia di pasien tu dalam keadaan tadi. Tu yang kadang payah cerita. Akhir zaman ni lagu ni lah wajah dia yang kita kena sentiasa berhati-hati. No? Piramli pun sebut dah. Muka dia pun muka penipu. No? Dia pun nampak gaya semua penipu. Yang pergi percaya buat apa? Nak buat macam mana? Ada pasien tu. Tak apa ya. Nabi sebut dah. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, mungkin. Allah tak tahu nak abang. Pasien orang Melayu pula. Dah berjanji sepasal. Lepas tu pergi buah insya-Allah pula. No? Sepatutnya insya-Allah ni bukan boleh buat main-main tu. Kalimah hebat tau. Baik tu insya-Allah bukan tahu. insya-Allah tak apa. Insya-Allah. Lepas tu sengak dengan ayat tu. Lepas tu lupa dengan ayat tu. Tak. Dia kena usaha dulu. Tapi kalau tak jadi nak buat macam mana? Dah Tuhan ada halangan dan sebagainya. Tapi pasien orang Melayu ni sampai orang panggil apa? Mat insya-Allah. Kita ingat kok bagus lah panggil mat insya-Allah ni pasal kait dengan sebut nama Tuhan. Mat insya-Allah. Rupa-rupanya orang kata bila sebut tanya balik pasal apa orang panggil mat insya-Allah kat dia. Tak panggil mat insya-Allah. Gimana ustaz? No? Kita suruh dia buat apa? Dia pun dia kata insya-Allah. Insya-Allah esok saya sampai. 3 tahun tak sampai-sampai tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bukan sekali tu, banyak kali dah. Itu kena faham elok-elok. Itu yang kadang kita kena jadikan diri kita orang yang berhati-hati dengan golongan ni. Wa iza tumina khana. Bila dia diberi amanah, dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Bukan tujukan siapa-siapa. Kita pun nak tengok diri kita. Kok lah ada 3 benda ni. Tak ada kot Ustaz. Saya tak pernah bohong. Baru ada tak Ustaz? Baru ada tak Ustaz? Hang kata tak pernah bohong. Mana boleh tak pernah bohong? Biasalah bohong. Baik mengaku tak apa. Memang pernah bohong. Tu bohong tu pasal terpaksa. Tu lain cerita. Nahbat kata, mana ada orang tak pernah bohong? Cuma kita sedang dan kita tak jadikan tabiat. Tapi munafik ni tabiatnya ialah berbohong. Dan dia tidak pernah malu dengan pembohongan. Dan kulit muka dia tebal terus dah. Orang nak kata apa pun kata. Pasal dia bagi dia bohong biasa. Wa na'udzubillahi min zalik. Minta jauhlah daripada kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Yang ni dia masuk dalam golongan ashabul wara'. Orang yang akan terima catatan amalannya melalui belakang. Sebab selama ni orang duk faham hanya 2, ashabul yamin wa ashabul shimal. Tapi kalau kita kaji keseluruhan isi Al-Quran, dia ada satu lagi golongan tadi. Nahbab kata hak yang ni paling bahaya sekali tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, jadi kita dah bincang dulu manusia dia bangkit daripada kubur, kemudian berjalan menuju ke padang mahsyar. Maka semua pakat berjalan sampai padang mahsyar. Yang ni yang kita nak sambung ni. Intro pun sampai tengah jam. Kalau nak masuk, tak apalah, nak bagi faham. Pasal mengaji sebulan sekali, lagi tak duk apa, tak duk masuk cerita ni. Kita faham dah nak masuk hak yang ni. Sambung ke surat 19. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Maka apabila terhimpun segala makhluk yang dibangkit itu di padang mahsyar. Jadi bila dah semua bangkit daripada kubur, berjalan pergi padang mahsyar. Semua bakat bangkit dalam padang mahsyar.
Maka berlakulah perjalanan tadi, nak penuh padang mahsyar. Fikir tengok manusia daripada zaman Adam sampai zaman kiamat. Fikir tengok, tak merenyut lagu mana tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang pergi haji, berjuta orang pun nak penuh kita kata mai hari wukuf padang Arafah tu, tak merenyut manusia dah. Nak tunggu penuh semua. Yang ni fikir tengok manusia di zaman ada sampai kiamat. Tak apalah, maka semua pakat berjalan, akhirnya makan masa lah tu. Makan masa tuan-tuan, tang tu saja pun fikir tengoklah makan masa. Kemudiannya, lagu mana pun habislah. Semua pakat akan berhimpun di satu tempat yang dipanggil mahsyar. Mahsyar tu isim makan daripada kalimah hasyara. Maknanya tempat berhimpun. Lagu mana pun cukup. Ada orang kata, lagi tak cukup Ustaz. Cukup. Tuhan dah buat bagi kena gaya. Tuhan yang menciptakan. Cukup. Berhimpun manusia daripada zaman Adam sampai zaman kiamat. Bila semua dah berhimpun, ini dia disebut, maka turunlah malaikat dan melingkungi mereka itu, akan mereka itu manusia dengan berbaris-baris. Jadi malaikat dia keliling semua manusia yang berhimpun tadi. Kira orang panggil apa, macam kita sebut sebagai penjaga lah. Malaikat tu dia keliling semua hak berhimpun tadi ni. Dia lengkong semua. Maka tidak kuasalah segala yang berdosa dan yang zalim itu lari sama sekali. Itu dia. Siapa tak boleh nak lari. Nak lari kalau tak apalah. Kalau boleh lari pun perumpamaan nak habak kata habislah. Kalau berhimpun tu, berhimpun semua. Tak ada siapa boleh pergi ke mana. Tapi kalau nak lari pun nak pergi ke mana. Tak ada apa dah. Bila berlakunya kiamat ni, seluruh alam galaksi, Bima Sakti, yang kita boleh habak lah, mana planet ke apa semua pun, semua dibinasakan oleh Allah. Itu satu riwayat dia sebut, iaitulah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan pula satu tempat mahsyar ataupun perhimpunan. Tadi semua hak yang kita duk faham ni semua habis dah. Macam kita lah ni setengah orang, otak kita ni takat kata apa. Tu yang orang panggil apa? Iaitulah orang cerdik pandai ni. Dia kata dunia. Dia pun faham dunia ni sampai satu peringkat berlakunya pemanasan bumi hijau apa semua, seluruh dunia akan binasa. Tak apa, ada dia panggil the last frontier, wilayah terakhir. Di mana wilayah terakhir tu? Itu yang pakat cipta. Bila dah jahanam dunia ni, boleh naik kapal battleship yang besar, kapal hak besar apa semua ni, boleh pergi cari planet lain. Tu yang bila sebut kiamat, makna apa? Bukan dunia kita saja yang akan hancur. Seluruh alam galaksi, Bima Sakti, black hole ke apa, semua akan binasa. Habis? Tak ada apa. Tak ada apa. Manusia, makhluk yang bernyawa, di living thing, satu pun tak ada. Lepas tu seluruh semua tak ada. Dah sampai satu peringkat sebelum Allah Ta'ala nak bangkitkan balik manusia dan kemudian ciptakan padang mahsyar pula, tempat perhimpunan ni, sampai satu saat dia panggil saat vacuum. Maksudnya tak ada siapa. Yang ada hanya perkasa. Qahar tu perkasa. Orang Melayu pun ambil jadi kahak. Pak Long ni kahak sungguh lah. Sebenarnya tak boleh buh kat manusia. Pasal apa? Kahak guna pun. Dulu tak apalah. Dulu masa muda memang kahak sungguh tuan-tuan. Laduk atas kerusi roda, kaki pun kena potong macam mana. Nak kahak tahu lah ni. Fikir gitu sudah. Main tu manusia ni tak kahak lah. Main muda tak apa. Main tua. Satu kira apa. Tu drama kalau kita tengok pun. Pak Ia Chong Chode. Gambar tu lah yang Kelantan tu. Dia cerita kisah tu. Kisah tentang seorang yang dulu masa muda dia. Kira
Habis kira hebat habis mai tua habis bini dia orang boleh buat pelari apa semua tuan-tuan muslimin muslimat tak boleh lah mai tua tak boleh lah, tak boleh kahak mai tu kahak ni boleh lah kalau masa Melayu tak kisah tapi tu nak kata makna perkasa tu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu orang kata lillahi wahidil qahhar. Itu persoalan. Itu bahasa Melayu ni kadang seronok bahasa Melayu kita lah. Itu yang dia guna kalimah qahhar. Qahhar tu kalimah qahhar. Lepas tu khuduih. Tapi khuduih tu sebenarnya bagus. Pasal khuduih ni, khuduih dia ambil kalimah qudsun, suci. Kita kalau khuduih, tengok budak tu khuduih sungguh dia macam peleceh pula tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi biasalah nak buat macam bahasa macam kita lah budak tu betul sungguh betul bagus tapi kita buh tahu mana yang orang betul ke mana yang kata betul ke mana kita buh kita buh budak tu betul. Kalau bahasa kampung ni bila sebut betul ni dia jenis betul bendui lurus ke mana dia buh lagu tu padahal betul bagus lah itu tak apalah tu dari segi kaedah bahasa selingan saja tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila berhimpun tu siapa nak pergi lari ke mana? Malaikat pula keliling semua ni malaikat jaga pakai itulah dia final countdown penentuan utama. Buat apa tu? Di sinilah maknanya pakat menunggu apa yang Tuhan nak lakukan kepada mereka. Sebab itu masa duduk di padang mahsyar ni, mesin-mesin tak fikir apa. Hang tak fikir hang, aku tak fikir aku. Aku dak makna masing-masing tak peduli hang aku. Walaupun bersesak-sesak tak peduli. Pasal itu kalau ikut kerana suasana masa ni kira kalau kata makcik bawang pun dia tak jadi makcik bawang lah waktu ni tuan-tuan. Dia tak peduli orang lah. Pasal apa? Masing-masing duk fikir apa nak jadi kat aku. Apa Tuhan nak buat kat aku. Sebab itu perlambangan padang mahsyar ini Allah Ta'ala suruh kita selam iaitulah peristiwa wukuf ketika haji. Pasal itu wukuf ketika haji masa kita duduk tu tengah padang padang Arafah tu masa hari wukuf dan sebab itulah juga wukuf dijadikan rukun haji bukan wajib haji. Wajib haji tak apa lagi. Rukun haji maknanya kita tak dan nak berwukuf ataupun tak dapat nak berwukuf walaupun satu masa masa yang disebut masa-masa dia di padang Arafah tu pada tarikh 9 Zulhijjah tu walaupun hak lain boleh kita buat haji tu tak sah. Nampak begitu tuan. Pasal apa? Pasal Tuhan nak suruh selam peristiwa yang akan berlaku ketika kita berhimpun di padang mahsyar. Patutnya masa tu hang tak usah duk fikir orang lain dah. Masa waktu tu renung diri kita betul-betul tuan-tuan. Renung kesalahan kita daripada kecil sampai ketua ni, macam mana kelaku kelayak kita, diri kita macam mana dan sebagainya, untuk kita selam betul-betul tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itulah waktu wukuf tu antara waktu dan tempat dia bergabung sekali, satu waktu dan kemudian tempat. Yang ketiga suasana, tiga benda berhimpun, iaitulah istijabatid doa, mustajab doa. Kalau siapa yang dah pengalaman, saya tak dapat lagi lah pengalaman ni. Kalau orang yang dah dapat pengalaman ni, maksudnya dia kena jadi orang yang betul-betul waktu tu dia tumpu betul-betul ingatan pada Allah. Doa ni jangan berhentilah apa saja permintaan yang kita nak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Baik. Dan bersesak-sesaklah mereka itu. Tak boleh lari sama sekali. Dan bersesak-sesaklah mereka itu makhluk. Dan hampirlah matahari dengan kepala mereka. Itu dia. Itu perumpamaan Tuhan sebut. Dan dalam Al-Quran pun ada disebut oleh ulama
matahari iaitulah dekat dengan kepala mereka itu. Nak habaq kata cukup dekat ni, iaitulah seolah-olah matahari sejengkai dengan kepala. Nah, bukan matahari sejengkai dengan kepala, tapi maksudnya iaitulah bayangkan kita yang duduk ni jumlahnya beratus-ratus tahun cahaya dengan matahari tu pun kalau mai waktu tengah hari ni panas sungguh-sungguh, bayangkan matahari berada di atas kepala. Nahbab kata cukup seksa pada waktu itu. Satu, duk tunggu apa nak jadi kat kita ni. Duk tunggu ni, apa nasib kita ni, tak tahu lagi ni. Tak tahu. Orang kata apa, kepala ekor tak tahu. Nak jadi apa kat kita ni. Masuk syurga ke neraka tak tahu. Tak tahu. Dah berimpun semua ni. Lepas tu pula, kesusahan rimah. Duk matahari sejengkai atas kepala, contoh. Lepas tu, tak boleh bayang ke rimah ni lagu mana. Memang tak boleh bayang. Tapi nak bayang ke mana. Satu orang tua kata, sungguh, saya cukup lemah perut. Sampai perut pun lemah, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Kalau orang terlampau ramai. Baitullah ni, saya suka nak pergi jalan kalau melancong. Tempat mana? Tempat yang orang tak apa ada. Tentu tempat yang saya suka cukup pi. Jadi kalau lagu tu apa saya sebut kat Pak Ngah ni, Pak Ngah tak boleh ikut anak-anak lah lagu tu. Anak-anak dia kira nak pi tempat yang orang ramai lah ni, sebab viral. Kuasa viral tu, tuan-tuan. Tu yang saya jalan mana tak apa seronok dah. Lah bagus, ubah tempat. Kita nak pi tempat orang tak apa pi, dia mana? Masjid. Kita berjalan pergi masjid pula. Jenis kita legula ni dan sebagainya. Bagus tu yang saya pun lambat lepas tu. Saya suka berjalan juga. Tapi saya suka pergi cari masjid-masjid matlamat untuk apa? Pak Ngah ni kata, matlamat untuk nak bagi sebelum daripada saya habis umur ni, biarlah setiap masjid dalam Malaysia ni saya dah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dalam masjid tu sekurang-kurangnya itu dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Tu baguslah Pak Ngah. Tapi banyak orang dia macam tu juga. Dia cari masjid juga. Tapi buat apa? Kencin. Dan berak. Berjalan cari masjid. Betul. Tapi untuk kencin dan berak, pasal apa? Tak kena duit. Lepas tu boleh duduk balik bersembang pula, masjid ni tandas dia kotor. Tok Siak tak buat kerja ke? Boleh duduk kata kat Tok Siak pula, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi tak apalah, yang pentingnya nak habaq lagu tu lah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lemah perut. Memang kalau saya pun kalau saya tukang tu, contoh cari kedai makan. Allah penuh orang. Saya lemah perut dah. Pasal ramai. Tapi kita nak cari kedai tak ada orang pula, tak sedap lah. Bayar cerita, nak buat macam mana nak cari bayar? Tak ada orang tak sedap. Betul lah orang tak ada, memang tak sedap. Nak buat macam mana? Pernah cari gitu, tak ada orang, bagus kita singgah makan. Memang tak sedap, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Tak sedap orang nak pergi kot lah. Nak buat macam mana? Contoh lah. Ada juga yang orang tak apa peduli, tapi kedai makan tu sedap, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Dan ini juga subjektif. Baik. Maka sikit lagi maka secukup-cukup susah dan panas dan dahaga dan berpeluh-peluh. Sungguhlah matahari jengkai. Perumpamaan dia satu, apa dia? Susah. Lepas tu panas. Lepas tu dahaga. Kemudian berpeluh-peluh. Tu disebut, iaitulah bahawa sesungguhnya peluh tu dia ikut jenis orang. Berdasarkan kepada amalan di dunia. Satu riwayat dia sebut dalam pelbagai kitab lah, boleh buka kitab antaranya Yawaqit wal Jawahir Syekh Wahab Sya'rani. Peluh tadi ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, ada yang sampai buku lali, boleh gagah lagi lah. Ada yang peluh dia keluar sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai dekat-dekat hidung lah. Lagi susah lah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itulah dia, iaitulah bahawa sesungguhnya dalam keadaan tadi itu merupakan bukan siksaan lagi.
Pasal apa? Bukan siksaan lagi. Tak bercara lagi. Bercara baru tahu siapa betul, siapa salah, siapa jahat, siapa baik. Tak bercara lagi. Cuma Tuhan bagi manusia rasa kesusahan dia untuk apa? Iaitulah untuk supaya merasai satu benda pukulan menunjukkan bahawa mereka ini lemah. Betul-betul yang berkuasa ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga manusia yang Allah Ta'ala bagi, tu yang dia panggil apa? Naungan. Naungan ni maknanya kira teduh. Bila teduh, okey. Tak panas lah, okey. Yang dia panggil apa nama? Yaumala zilla illa zilluh. Pada hari yang naungan, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia, antara hadis disebut tadi, 7 itulah. Yang Nabi sebut pemimpin adil. Apa lagi? Pemuda yang dia berkawan kerana Allah, berpisah kerana Allah. Banyak lagi lah yang kita bisa dengar hadis itu, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui kelakuan mereka itu. Tuhan saja tahu, manusia masing-masing. Dan yang syoknya, kawan ni tenggelam dalam peluh. Hak duk tepi dia, tak tenggelam dalam peluh, ada naungan. Kita tak boleh bayang tentang tu. Kalau kita di dunia, kalau sekali-sekali kita akan, macam mana nak bang, kalau kita payung tu besar, 3-4 orang boleh duduk tu. Dan ni tak, dia seorang, dia payung terkena dia seorang Hak tadi pula dalam peluh dia sampai dekat dada, dia seorang walaupun dua tepi. Tak boleh bayang tu. Yang tu memang tak boleh bayang, tuan-tuan. Jadi Tuhan kata masing-masing ikut private. Masing-masing amalan mereka di dunia dan sebagainya. Baik, lagu mana cerita panjang lagi ni? To be continued. Di sinilah satu tempat. Jadi kita tanda tentang tu. Di sinilah satu tempat. InsyaAllah kita tengok lagi huraian. Apa maksud di sinilah satu tempat? Apa kitab Tok Guru nak cerita kat kita? Panjang lagi tu. To be continued. Kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu'alam. Ada soalan? Tak ada, no? Kalau tak ada, tak apalah. Dekat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah ataupun kata-kata saya menyentuh mana-mana peribadi, individu ataupun jamaah. Saya menyampaikan kebenaran walaupun banyak kekurangan. Kita tunda kuliah kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.